Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton cerita di sebalik berita di mana seperti biasa kami akan bawakan kepada anda dan juga singkap kisah di sebalik segala berita yang kami bawakan sepanjang hari dan setiap hari di saluran ini, saluran 501 dan juga di laman web kami astroawani.com. Dan sejak sekurang-kurangnya seminggu ataupun 2 minggu yang lepas, berita banyak didominasi oleh perkembangan politik. Tapi jika kita lihat tinjauan suara yang Astro Awani lakukan di serata Malaysia dalam kalangan rakyat biasa, mereka rata-ratanya sudah muak dengan permainan politik tak kala kita berdepan dengan pandemik COVID-19. Hentikan berpolitik, utamakan kesihatan, kebajikan dan malah nyawa rakyat. Itu rata-ratanya garapan yang kami dapat daripada tinjauan suara di seluruh Malaysia. Kerana situasi COVID-19 di negara ini masih lagi meruncing, itu kita tak dapat nafikan. Malah ia berada masih lagi dalam trend yang meningkat buat masa ini. Dan itu tidak boleh kita nampak lebih jelas melainkan di salah satu negeri yang sedang berdepan dengan penularan COVID-19 yang paling teruk di Malaysia. Salah satu negerinya adalah Kedah, yang kini sedang melakukan persediaan untuk melaksanakan PKPB di satu lagi kawasan di Baling, di Padang Cik Mas. Wakil Astro Awani di Kedah, Abdul Hadi Awang, ada di sana untuk menceritakan dan berkongsikan yang terkini dengan kami. Abdul Hadi, Hadi juga ada kongsikan dengan saya gambar-gambar yang sempat Hadi ambil sebentar tadi. Kalau kita boleh kongsikan dengan penonton sebelum kita mula berbicara, Hadi. Kita lihat gambar ini antara penghadang bata ataupun penghadang batu, penghadang konkrit yang diletakkan di Jalan Tanah Merah nampaknya. Hadi, adakah ini sebahagian daripada persediaan untuk melaksanakan PKPB di Padang Cik Mas? Okey, terima kasih Luqman di studio dan seperti dimaklumkan hari ini merupakan hari terakhir sebelum pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ataupun PKPB di Kampung Padang Cik Mas Baling ini. Dan berkenaan gambar yang saya kongsikan tadi, ianya merupakan salah satu jalan Tanah Merah ataupun di sini panggil jalan belakang untuk menuju ke Pekan Baling dari kampung ini, dan ianya ditutup menggunakan penghadang bata. Penghadang batu itu bagi memastikan hanya satu laluan saja yang dibenarkan memasuki kampung Padang Cik Mas ini sendiri, dan laluan ini sudah pastinya di belakang saya ini adalah merupakan pondok kawalan yang malam ini tepat jam 12 malam ini akan diadakan sekatan jalan raya di hadapan laluan ataupun sepanjang laluan ini yang akan menempatkan anggota keselamatan dan juga dari pihak polis dan juga pihak ATM itu sendiri. Dan sudah pastinya menurut berkenaan dengan kawalan keselamatan, sudah pastinya dalam bila-bila masa saja lagi Ketua Polis Daerah Baling Tuan Syed Basri akan mengadakan satu sidang media yang pastinya kita tunggu-tunggu sebentar lagi, dan ianya akan saya kongsikan dalam buletin-buletin awal ini seterusnya. Dan berkenaan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKPB di dalam kampung ini, ianya melibatkan seramai 1,150 orang individu yang dari mana datangnya daripada 151 buah keluarga. Dan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat di kampung ini juga akan dilaksanakan bermula esok sehingga 31 Oktober depan, Luqman. Okey Hadi sebut tadi gambar yang kita saksikan sebentar tadi adalah terletaknya penghadang-penghadang bata ataupun konkrit di Jalan Tanah Merah ataupun jalan belakang. Ini mungkin satu lagi potensi kerumitan untuk melaksanakan PKPB di kawasan Padang Cik Mas. Adakah ia mempunyai kawasan ini mempunyai banyak jalan-jalan belakang, lorong-lorong tikus di? Okey, Luqman, sebenarnya laluan untuk keluar dari kampung ini merupakan hanyalah ada dua laluan, iaitu di hadapan ataupun di bersebelahan saya ini, dan juga laluan Tanah Merah yang kita tunjukkan, gambar yang kita tunjukkan sebentar tadi. Dan penutupan jalan terbabit sudah pastinya memungkinkan penduduk tidak keluar daripada kawasan PKPB ini kecuali melalui sekatan jalan raya yang akan diadakan tepat jam 12 malam ini. Dan pastinya berkenaan saya cakap sebentar tadi, berkenaan dengan proses kuarantin juga, dikhabarkan penduduk-penduduk di kampung Padang Cik Mas ini hampir separuh telah menjalani kuarantin, yang menandakan mereka semua telah menjalankan ujian saringan sejak seminggu yang lalu. Dan tadi kami datang ke sini, ada seorang adun iaitu Adun Bayu datang ke sini untuk memaklumkan kepada kami sebenarnya penduduk-penduduk yang dikuarantin tidak dapat keluar sejak seminggu lagi, sejak 11 hari bulan Oktober lalu.
dan proses mereka untuk mendapatkan bekalan makanan memang sukar. Mereka terpaksa hanya menunggu proses bantuan daripada NGO, daripada pemimpin setempat dan daripada orang-orang awam untuk memberikan mereka makanan. Manakala dimaklumkan telur, beras dan juga sebagainya telah habis, manakala mereka telah dikuarantin sejak 11 Oktober lalu. Itu yang dikhabarkan adun ataupun wakil rakyat di Bayu ini, dan jelasnya beliau berharap agar proses pengagihan bakul bantuan makanan akan segera diberikan kepada penduduk yang terlibat dengan proses kuarantin dan juga penduduk yang terlibat dengan proses PKPB ini, Luqman. Adi, sungguh pun istilah itu sama, PKPB, tapi perincian SOP-nya mungkin berbeza di beberapa kawasan-kawasan berbeza di serata negara. Di Lembah Kelang di sini PKPB yang dilaksanakan, di Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya masih lagi membenarkan orang ramai keluar untuk membeli barang keperluan, malah untuk pergi makan. Mungkin ada sedikit had seperti hanya 2 orang dalam satu kereta sewaktu mereka keluar. Tapi PKPB di sana, bukan PKPD, PKPB di sana tidak membenarkan penduduk di Padang Cik Mas untuk keluar dan beli barang. Dan NGO yang Hadi katakan menghantar barangan kepada mereka, adakah sebarang badan kerajaan juga menggembling tenaga untuk menghantar makanan kepada penduduk di sana? Okey, Luqman, sebenarnya untuk kita fahamkan, sebenarnya PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ini masih membenarkan mereka untuk keluar mencari barang. Seramai 2 orang dibenarkan untuk keluar mencari barang. Namun lebih separuh penduduk di kampung ini dikenakan perintah kuarantin, manakala mereka merupakan kontak rapat kepada individu yang positif daripada kluster tembok itu sendiri, dan mereka apabila menjalani tempoh kuarantin mereka sarankan ataupun diwajibkan untuk memakai gelang berwarna merah jambu. Itu yang menyebabkan mereka tidak dapat keluar daripada kampung ini, dan berkenaan dengan penutupan masjid dan juga sekolah juga. Sekolah dan masjid juga ditutup, dan itu memungkinkan lebih ramai kanak-kanak dan juga warga emas kini menjalani tempoh PKPB di dalam kampung ini sendiri. Dan pastinya bantuan daripada NGO dan sebagainya, itu yang dimaklumkan adun Bayu tadi, masih tiada satu pun bantuan bekalan barangan daripada mana-mana pihak sejak 11 Oktober lalu. Dan beliau tadi ada datang ke sini untuk menyerahkan bantuan kali kedua selepas kali pertama diadakan sejak 11 Oktober lalu, dan beliau berharap agar lebih ramai pihak untuk terlibat, menangkan apabila tidak dilaksanakan PKPB. Orang melihat tempoh orang yang menjalani kuarantin ini masih dibenarkan keluar. Sebenarnya mereka tidak dibenarkan keluar untuk mencari apa-apa barangan sekalipun, manakala mereka telah diwajibkan untuk memakai gelang berwarna merah jambu, Luqman. Adi, di belakang Adi itu saya nampak kemah polis yang tersedia di situ untuk menguatkuasakan PKPB. Dan kita faham sebelum ini PKPD, Hadi dan rakan-rakan wartawan lain cuba untuk membuat liputan dan masuk di belakang garisan sempadan itu tidak dibenarkan. PKPB di Padang Cik Mas ini, adakah Hadi dibenarkan untuk membuat liputan di, orang cakap, behind the lines, di belakang sempadan di situ? Apa tu cabaran-cabaran untuk Hadi membuat liputan di Padang Cik Mas pula kali ini? Okey, liputan untuk di Padang Cik Mas kali ini sudah pastinya perkara utama adalah mengenai talian ataupun line telefon di sini. Line untuk kita membuat secara langsung juga amat sukar untuk kita peroleh, manakala di sini kalau ikut line telefon hanya dapat 3G saja kalau ikut telefon saya, dan itu sudah pastinya menyukarkan pihak kami. Dan sudah pastinya dari segi kawalan keselamatan, kebenaran kami untuk berada di dalam kawasan PKPB ini sudah pastinya lebih lembut pihak berkuasa untuk membenarkan kami membuat liputan, terutama di sekitar kawasan sempadan ini, berbanding dengan sebelum-sebelum ini PKPD dilaksanakan di 5 kawasan di Alor, Kuang Pasu dan juga Kuala Muda. Di kawasan sempadan juga kami terpaksa memberikan nama kepada pihak PKOB sebelum dibenarkan membuat sebarang liputan, dan kini sebarang arahan berkenaan liputan dan sebagainya masih belum dikeluarkan oleh pihak polis. Dan sebentar lagi sudah pastinya akan saya tanyakan kepada Ketua Polis Daerah Baling ini sendiri berkenaan dengan mungkin ada kebenaran untuk kita buat liputan di kawasan-kawasan penduduk yang masih belum menjalani kuarantin dan sebagainya. Itu yang akan saya tanya sebentar lagi, dan perkara terbaik sudah pastinya kita akan bawakan dari semasa ke semasa, Luqman. Okey, Hadi jaga keselamatan di sana. Terima kasih kerana melintas langsung dengan kami. Sudah tentu Kedah antara negeri yang paling teruk terjejas dengan COVID-19, kluster tembok dan juga kluster-kluster lain. Harap Hadi dan juga juru kamera dan sebagainya di sana menjaga keselamatan. Itu patut menjadi tumpuan kita, COVID-19 yang masih lagi mencengkam negara. Bukan saja di Kedah, tapi di Sabah, di Lembah Kelang dan semua tempat-tempat lain. Tapi mahu ataupun tidak, liputan politik mendominasi
warta-warta mutakhir di serata negara, dan kita juga tidak boleh lari daripada bercakap berkenaan dengan kisah-kisah politik dan juga membuat liputan, kerana ini adalah perkembangan yang penting juga yang bakal memberi kesan kepada semua kita selaku rakyat Malaysia. Selepas ini kita bincang sedikit berkenaan dengan itu. Di sebalik semua berita usul undi tidak percaya dan surat-surat sokongan yang dikatakan dihantar oleh pihak ini dan pihak itu dan penafian, pelbagai jenis penafian, kita kembali kepada asas. Apa prosesnya untuk semua ini berlaku, untuk mendapat perkenaan daripada kebahagiaan Tuan Agong, apa undang-undang yang kita perlu lalui dan sebagainya. Kita akan bercakap dengan itu selepas ini. Kita berhenti rehat seketika. Cerita kembali selepas ini.